Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya hormati Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas limpahan rahmatnya kita dihantar untuk berada sampai ke pertengahan bulan Ramadan. Ini memberi suatu nikmat yang cukup tinggi yang tidak terhitung nilainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang diminta untuk kita bicarakan dalam tempoh yang singkat ini yaitu bulan Ramadan, bulan hidayah. Kita nak bertolak daripada sepotong ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai memberi petunjuk, memberi hidayah kepada semua manusia, sama ada Islam yang tak Islam, pada semua makhluk. Hudal, satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan diperincikan pula petunjuk itu satu persatu sehingga menjadi terang dan jelas bagi orang-orang yang mempelajari, yang menelitinya. Hadirin sekalian, petunjuk-petunjuk ini banyak yang kita tempuh, yang kita pelajari dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Pokoknya ialah Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya senantiasa berubah daripada satu keadaan pada suatu keadaan yang lain, daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, daripada keadaan yang baik pada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khitam. Kerana perubahan ini adalah sifat makhluk yang hidup. Tetapi oleh kerana mungkin ada di antara kita tidak berapa mengerti makna hidup. Hidup mesti ada perubahan-perubahan. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ditunjukkannya tanda-tanda makhluk yang hidup. Sebagai contoh, kita ambil sebiji batu pejal. Kita ambil sebesar itu juga benda lain, itu biji buah mempelam. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita yang mana yang hidup, yang mana yang mati. Antara dua ni. Kita tanam kedua-dua tu,
ke dalam bumi, siram, jaga dan sebagainya. Kita lihat beberapa hari lalu biji mempelam tadi pecah. Dia berubah. Dia tak duduk statik itu, dia pecah. Bila pecah, dia keluar tunas. Tunas tu membesar. Dia keluar daun. Itu perubahan-perubahan. Dia keluar daun, dia keluar ranting, cabang, rindang. Jadi sepohon pokok yang mengeluarkan buah di tiap-tiap dahan dan rantingnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Biji benih yang kita tanam tadi hancur. Tapi batu yang di sebelah tu, batu, dia tidak berubah. Fahamlah kita, inilah hidup, inilah mati. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Quranul Karim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu fikir orang-orang yang gugur di medan jihad, orang yang terkorban dalam medan jihad, dalam medan perjuangan, jangan kamu fikir mereka mati. Kata Allah, mereka hidup, tapi kamu tidak faham makna hidup. Jasad dia mungkin hancur bersama-sama dengan tanah, tetapi dengan kematian dia, dengan perpindahan dia daripada dunia ini kepada alam baka, keberkatan Allah tumbuhkan 100,000 lagi orang seperti itu untuk meneruskan perjuangan ini. Inilah makna hidup, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kita untuk memahami makna hidup. Perubahan-perubahan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang terbatas ini terpaksa kita pilih-pilih benda-benda yang pukal-pukal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau manusia ini dibiarkan tanpa disyariatkan hukum berpuasa, manusia akan selamanya menjadi hamba kepada rutin hidup harian. Ulang benda yang sama, bangun pagi, sarapan pagi, tengah hari makan tengah hari, petang minum petang, malam makan malam, besok ulang lagi, benda yang sama, ulang sama begitu. Akhirnya kita akan diserang sejenis penyakit. Bukan COVID-19, tak, penyakit lain. Penyakit dia panggil dalam bahasa Arab al-baladah. Baladah ni lebih teruk daripada bodoh. Dia kena penyakit tu. Ajaklah macam mana, buatlah nasihat macam mana, tak mau masuk. Sebab dia tak bersedia untuk membuat perubahan-perubahan. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan ni, semua rutin hidup harian berubah. Sistem makan berubah, sistem tidur berubah, sistem bekerja berubah. Semua berubah. Allah Ta'ala nakkan kita ubah dengan kemahuan kita sendiri dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar dalam bulan Ramadan ni, kita mendapat bimbingan, pimpinan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Iaitu kita sebentar tadi bersama-sama kita berbuka puasa tepat jamnya, tidak lewat walaupun setengah minit. Kita diajar untuk mengurus masa dengan baik, karena kita patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajilul fitr wa akhirus sahur. Segeralah berbuka puasa dan lewatkanlah waktu bersahur. Nah, buka puasa dah kita buka dah. Sahur pula lewatkan sikit sahur tu. Kita nak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah. Kita belajar ini dalam bulan Ramadan. Maka bila masuk tepat waktu berbuka, serentak semua orang berbuka. Tepat, cukup cantik.
Ramadan ajar kita gitu. Selepas itu kita semayang. Ambil makanan sikit, tanda berbuka, kita semayang. Lepas itu kita semayang Isya. Lepas itu kita berterawih. Kita selingkan terawih kita itu dengan sedikit tazkirah peringatan. Mudah-mudahan walaupun tidak sampai 20 rakaat kita buat, tapi dengan selingan itu mungkin mencukupkan waktu. Kita tidak mau membuang waktu. Kita isi sepenuh-penuhnya yang peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Hadirin sekalian, setelah selesai kita semayang tarawih, kita diajar, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah SWT, dipimpin oleh Nabi kita, bahawa kita semayang witir 3 rakaat, 2 salam ke, 1 salam ke, pentingnya kita buat semayang witir. Karena semayang witir ini, selepas kita berwitir, barangkali kita tidak ada lagi semayang-semayang lain. Maka kita terus berazam niat bahawa besok akan puasa. Kita diajar untuk membuat aku janji dengan Allah. Tiap-tiap malam kita berjanji dengan Allah bahawa besok hari kita akan berpuasa. Kita akan berpantang membuat benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpantang meninggalkan benda-benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar. Maka janganlah sebelum witir kita tinggal untuk berwitir. Kita tunggu sampai berwitir. Ini kita diajar. Kalau kita nak tangguh balik berwitir di rumah, boleh. Balik sambung lagi buat witir. Tapi ambil aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menguatkan keazaman kita untuk berpuasa, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan puasa dengan keazaman itu. Sampai waktu kita dituntut untuk berhenti makan minum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, buatlah benda-benda yang harus kamu buat sehingga ternyata perbezaan antara malam dan siang. Maka kita imsak sebelum tu. Serentak kita imsak. Mula berbuka puasa dan kita berhenti daripada makan minum serentak. 2 waktu ini kita cukup jaga dan kita cukup ambil perhatian tentang aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini dapat kita hayati, dapat kita bina betul-betul, maka terbenalah kekuatan. Karena dengan menunaikan amalan-amalan, ibadat-ibadat, perbanyakkan ibadat-ibadat, terutamanya dampingkan diri dengan Al-Quran. Kalau sebelum Ramadan kita khatam Quran barangkali 4 bulan, 5 bulan baru nak khatam sekali. Kadang-kadang mungkin orang tu 7-8 bulan baru nak khatam sekali. Tapi bulan Ramadan tu paling kurangnya sebulan tetap kita khatam. Atau mungkin 3 kali dapat khatam Quran. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih itu kalau sampai 10 kali baca tak ketawa hala dah. Kalau baca tartil, warattil Quran tartila, paling hebat pun 3 kali. Mungkin ada di antara kita yang sudah khatam 2 kali. Masuk kali yang ketiga lepas ini dan sebagainya. Jadi inilah yang akan memberi sinar. Kalau ada masa panjang, banyak lagi saya nak cadangkan apa-apa, tapi sekadar itu. Sekadar itu cukuplah untuk kita nak mengingatkan amalan-amalan, bantu-membantu, tolong-menolong. Saya lihat di sana sini menjadi amalan kita. Buat bubur lambuk. Bukan nak sebut bubur lambuk tu sangat, tapi nak sebut semangat nak membantu orang berbuka puasa. Ini adalah petunjuk Allah, petunjuk Nabi kita, ajaran Nabi kita.
buat bubur lambuk, marilah ambil. Abang-abang. Tak puasa pun ambil lah. Abang-abang. Mudah-mudahan puasa lepas ini. Abang-abang. Tak tutup aurat pun ambil lah. Abang-abang. Dia tanam pokok, burung makan pun dapat pahala. Ni makhluk manusia makan sebagainya. Lebih-lebih lagi, orang itu bila makan satu-satu, alhamdulillah allazi at'amani wa saqani, kurang-kurangnya diajar. Nabi menyebut syahrul Ramadan, syahrul muwasyah. Saya takut terlejak. Syahrul Ramadan, syahrul muwasyah. Berapa minit? 20 minit. Syahrul Ramadan, syahrul muwasyah. Nabi kata, bulan Ramadan ini, kata Nabi, aku nak sebut bulan Ramadan ini sebagai bulan yang digalakkan bantu-membantu, tolong-menolong. Konsep sedekah ni bukan mesti benar. Kamu senyum, tunjuk muka manis depan muka saudara kamu, idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Senyum tu, tunjuk saya senang lihat muka saudara, saya tenang. Saya jumpa dengan Din tadi, dia kata minta maaf, saya kena pergi tempat lain. Tak apa, kita jumpa. Tengok, berseri tengok muka. Makna, sebab sonok saudara kita, ingat kat kita dan sebagainya. Maknanya satu sedekah. Konsep sedekah cukup luas. Kita nak belajar dalam hadis, Nabi kata, man fattara sa'iman kana itqu raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajri siyami min ghairi an yanqus min siyamihi syai'. Qalu laysa kullina man yajid ma yufattir bihi as-sa'im. Qala an-nabi yu'ti Allahu hadha thawab man fattara sa'iman walau bi syiqqi tamrin aw mazqati labanin aw syirbatu ma. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang membantu saudaranya untuk berbuka puasa. Bantu saudara untuk berbuka puasa. Artinya bagi apa benda dia nak buat buka puasa. Itu adalah amalan yang boleh, kata Nabi. Allah Ta'ala bebaskan kamu, lepaskan kamu daripada azab api neraka. Pahala. Bukan janji main-main. Janji yang disampaikan sendiri oleh Nabi. Kana itqu raqabati, dibebaskan daripada belenggu api neraka. Dan Allah Ta'ala beri pahala kepada kamu yang tolong dia berbuka puasa tu, seperti pahala dia berpuasa. Seperti pahala puasa kawan kamu puasa tu. Seperti itu. Dengan tidak mengurang langsung pahala dia. Pahala dia tak kurang. Pahala seperti itu Allah Ta'ala bagi dekat kamu yang bantu dia buka puasa. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, dia kata, ya Rasulullah, bukan semua kami mampu untuk buat demikian. Kami pun miskin, kami pun tak ada apa. Tu tak. Nabi kata, Allah Ta'ala janjikan itu kepada orang yang bersedekah kepada saudaranya, walaupun secebis buah tamar. Subhanallah. Buah tamar tak sampai sebiji. Tak sampai sebiji. Ambil sebiji buah tamar, cubit sikit, bagi kat ni. Cubit sikit, bagi kat ni. Cubit sikit, cubit sikit, bagi kat isteri saya. Cubit sikit, bagi kat saya. Cubit sikit, bagi. Walaupun secebis buah tamar, Allah Ta'ala janji membebaskan kamu daripada api neraka. Dan Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada kamu seperti pahala orang yang berpuasa yang kamu tolong tu. Tak ada buah tamar, ya Rasulullah. Tak ada buah tamar, walaupun setegak susu. Susu tu hirup sekali telan, walaupun banyak. Tak ada susu, walaupun air sejuk. Nabi kata, air sejuk. Syirbatu ma'. Bahawa sedekah ni bukan kita nak duit, aku bagi banyak, bukan macam tu. Keikhlasan hati kita. Buatlah semampu yang boleh. Kita tidak ada apa, ada sebiji buat apa, boleh bersedekah. Tak ada apa langsung, senyum kat muka kawan tu pun sedekah. Sampai ke situ, maka saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, marilah kita ambil kesempatan ni. Kesempatan yang ada ni, kita perbanyakkanlah baca Quran. Kerana keberkatan bulan Ramadan yang begitu hebat ni,
Karena Allah Ta'ala turunkan Quran, kitab hidayah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga terbeza di antara benda yang hak dan yang batil. Yang ni yang hak, yang ni yang batil. Puasa mengajar kita demikian. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini bersesuaian dengan waktu yang diperuntukkan, lebih kurang 15 minit, 20 minit. Kalau banyak-banyak sangat pun, jadi kita lupa atau kita minta dijauhkan daripada kita lara dan sebagainya. Khairul amal adwamuha. Nabi kata, sebaik-baik amal tu ialah yang berterusan, yang istiqamah, terusan. Walaupun sedikit. Banyak pun kalau tak berterusan, tak ada apa. Kita harap, kita mohon pada Allah bahawa selepas Ramadan tu, jiwa Ramadan, semangat Ramadan terus hidup, terus berkembang. Terus kita buat perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Nak menghadapi pilihan raya, nak menentukan nasib umat, kita bina kekuatan itu untuk memberi ruang kepada Islam, untuk memimpin kita, untuk terus kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya situlah kesimpulan saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita ada pertemuan-pertemuan lain selepas daripada ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi